Itu dia. Alat atau wasilahnya, sama ada Melayu nak bersama ke atau tidak ke, itu tergantung kepada situasi tertentu. Contohnya, akan hal hudud tadi, kita perlu dan wajib ta'awun bersama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, jangan sampai perkara yang prinsip seperti itu pun kita mau bertembung. Itu perkaranya. Tetapi dalam susun atur politik, dalam sistem multi-party sistem itu, kita wajar mewujudkan ya seimbang imbang itu. Dan saya secara pribadi, sebagai syaksian, sebagai pribadi lah, ini pandangan pribadi saya, dan saya rasa ini pun pandangan ramai pihak-pihak tertentu, terutama saya membaca daripada pemikiran-pemikiran yang mutaakhir seperti Rashid Ghannouchi, ya, mereka punya jiwa yang demokrat. Ya, demokrat ini bukannya satu barat tuh. Saya lihat demokrat itu adalah unsurnya itu. Demokrat itu adalah manusia yang memahami ertinya keperluan mengurus perbezaan, mengurus khilaf. Dan politik itu adalah mengurus khilaf. Mengurus khilaf untuk maslahah yang lebih besar. Ya, maslahahnya itu tadi darul mafasid dan jalbul masalih, menolak kemudaratan kepada manusia dan menarik kebaikan-kebaikan manusia. Yang seluruhnya adalah apa yang dikatakan sebagai dasar-dasar sebuah kerajaan itu. Jadi di situ ya persoalan yang penting adalah bagaimana susun atur politik itu. Ya, yang dikatakan struktur atau sistem politik itu. Dan kita ada sekarang ini dua parti sistem yang cukup baik dan berkesan. Ya. Masih banyak lagi yang perlu dihalusi. Persoalan tahalub dalam pakatan pun baru saja pengalaman awal, ya. Jadi di sinilah juga sekaligus PAS, ya, dan juga mungkin UMNO menyusul kemudian, kita mau mengangkat Islam itu sebagai satu force, sebagai bukan saja agama dari sudut makna agama itu yang ritual itu, tetapi sebagai din, ya, yang boleh mengatur juga daulah. Tapi tidak mengatakan ia ini sebuah negara Islam, tidak perlu, kerana orang lain akan merasa terpinggir. Itu pertama yang kita dari sudut maslahahnya tidak bijak. Tetapi bila kita menampilkan Madinatul Fadilah kalau contohnya, ataupun Baldatun Thayyibah, negara berkebajikan itu, ia menarik. Ia menarik minat dan menarik sokongan. Ya, berbeza. Jadi oleh kerana itu saya bercadang, saya cukup mau menganjurkan bahawa bukan kita bertentangan, kita sudah bersatu dalam akidah. Kita sudah bersatu sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya akhir zaman ini. Tetapi dari sudut susun atur politik, saya rasa kekal begini jauh lebih baik, kerana yang pentingnya ia mengisi matlamat itu. Matlamatnya adalah supaya walau daf'ullahi nas ba'duhum bi ba'd la fasadatil ardh, kata Allah. Seandainya Allah tidak menyemak dan mengimbangi kebobrokan, kezaliman, kerakusan satu kelompok manusia dengan yang lain itu, kata Allah, la fasadatil ardh, seluruh muka alam ini akan musnah. That is the purpose of politik Islam. Ya, dan dalam ayat yang lain, lahuddimat sawami'un wa biya'un wa salawatun wa masajidun yuzkaru fiha ismallah katsira. Jadi bukan saja urus takbir manusia, agama juga, tempat-tempat ibadat juga akan musnah. Ketika kuasa itu tertakluk ataupun terkumpul dengan satu kuasa, dan because power corrupts absolutely. Power corrupt absolutely. Ketika kuasa itu ada pada satu kelompok dan ketika ia terkumpul concentrated dalam satu kuasa, dia akan memusnahkan. Sebab itu elok ada seimbang imbang itu. Elok ada dua itu. Dan dengan itu ianya boleh mengisi matlamat dan roh ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Wallahu a'lam. Habib, soalan terakhir untuk Babilatul Zul dengan Ustaz Fathul Bari. Jika ada gesaan untuk merealisasikan konvensyen hudud antara UMNO dan PAS, adakah ini dapat direalisasikan? Mungkin saya dulu. Ustaz dulu. Saya kira jangan hanya ringkas, ya. Saya kira jangan hanya dihadkan kepada UMNO dan PAS. Ya, orang Islam bukan hanya berada dalam PAS dan juga tidak hanya berada pada UMNO. Orang PKR pun juga ada orang Islam. Dalam CDP sekarang ini juga ada Islam. Dan satu lagi force yang dikatakan sebagai civil society, masyarakat NGO, ya, dan juga NGI, orang-orang individu, non-governmental individuals. Mereka juga berhak dibawa dalam satu gagasan, dalam satu wacana, dalam satu agenda besar untuk menyaksi dan merealisasikan tuntutan ini. Dan ia tidak perlu seperti mana disebutkan oleh Ustaz Fathul Bari tadi, tidak perlu dibawa dalam bentuk istijal. Jangan terlalu tergesa-gesa, ya, al-istijal minasyaitan, ya. Jadi ia mesti dibawa dan ditangani dan diurus dengan baik, dengan cermat. Kerana apa?
ada dawabitnya, ada perkara-perkara prerequisite-nya untuk melaksanakan hudud ini. Telah kita bincangkan tadi kan, apa fiqh tatbiq tadi kan, ada perkara-perkara yang perlu diperhatikan. Kalaulah nanti ya yang mencuri juta-juta selamat, yang mencuri puluh-puluh ringgit dihukum penjara, tahanan, itu tidak bijak. Tentunya tidak wajar dalam arti kata pelaksanaan hudud. Jadi saya sure tadi, saya sangat setuju, tetapi jangan dihadkan kepada amdal dan PAS saja. Ustaz. Okey, bismillah. Apabila saya setuju tadi, bila politik diterjemahkan sebagai mengurus perselisihan, dan banyak lagi terjemahan ni, politik, ada kata politik itu persepsi, politik itu numbers dan sebagainya. Saya suka ambil satu pengertian politik itu dalam kitab-kitab ahli ilmu, tadbiru syai' wal qiyamu alaih bima yuslihu, iaitu mentadbir sesuatu, bangkit mempertahankannya dengan sesuatu yang dapat memperbaiki keadaan semasa. Jadi maksudnya bila politik ni kita katakan tadbir urus sesuatu perkara, sesuatu keadaan bila-bila masa, bila-bila tempat dan di mana-mana. Jadi bila kita berkata tentang convention, program dan seperti ini nak dihadkan kepada UMNO dan PAS, maka ia sangat tidak relevan. Sebab dia akan terus-menerus menjadi polemik. Betul. Jadi kita buka pada perbincangan. Kita bermula daripada pihak-pihak tertentu, yang mana pihak atasan, di mana pihak atasan ini tidak daripada bahagian penguat kuasa, peguam syar'inya, kemudian pakar-pakar perlembagaannya, kemudian diterajui oleh raja-raja, dan kemudian daripada ahli-ahli politiknya sekali terlibat, daripada pelbagai parti politik. Ya. Kalau boleh mursyid, kalau boleh NGO itu sendiri. NGO sendiri tidak ada masalah. Jadi ini kelompok ini mereka yang akan berbincang secara telus, secara terbuka, tanpa ada prejudis. Sebab ini untuk kepentingan umat Islam. Kita sendiri mengiktiraf Islam sebagai ad-din, lebih bersifat universal. Jadi cuma apabila berlaku pertembungan antara kedua parti ini, walaupun dia bersifat checks and balance, okey, boleh kita bersetuju untuk checks and balance. Tetapi kita berharap pertembungan ini memberi kesan positif kepada perpaduan umat Islam. Tak mau pertembungan yang seperti ini terus-menerus menjadi punca perbalahan dan perpecahan sama Islam. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih kepada Wabi Dr. Zulkifli Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Penyelidikan PAS Pusat, dan Ustaz Fatul Bari, Pengerusi Jawatankuasa Kerja Sekretariat Ulama Muda UMNO Ilmu. Isu hudud bukan untuk mencari solusi dan bukan untuk mencari salah siapa, tapi harus diangkat isu ini oleh umat Islam yang bersatu untuk melaksanakan undang-undang Allah. Let's stop berakhir di sini. Sekian, saya Fazlan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.